Puan Vivian Wong Sui Yi yang berhormat sandakan. Terima kasih Datuk Speaker. Soalan saya nombor 9. Yang berhormat Menteri. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Berdasarkan Indeks Security Makanan Global GFSI 2022 yang dikeluarkan oleh Economist Impact, Malaysia berada di kedudukan ke-41 dengan skor 69.9 iaitu di tahap sederhana. Malaysia berada di kedudukan ke-8 dalam Asia Pasifik dan kedua di kalangan Asia Tenggara. Antara langkah yang diambil oleh Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan untuk mengukuhkan kedudukan negara dalam GFSI adalah menubuhkan Jawatankuasa Kabinet mengenai dasar sekuriti makanan negara yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk membincangkan hala tuju dan isu berkaitan keterjaminan makanan yang merentas berbagai kementerian. Hari Jumaat ni kita mesyuarat lagi, iaitu hal sekuriti makanan yang akan dipengerusikan sendiri oleh Perdana Menteri. Kita tahu hal makanan ini menjadi satu isu keterjaminan makanan kepada seluruh dunia. Titah yang di-Pertuan Agong, sempena hari jadi yang Pertuan Agong pun disebut soal keterjaminan makanan ini. Oleh itu kita harapkan ini serius dan ia melibatkan semua pihak, semua rakyat dalam hal menjamin keterjaminan makanan sekarang dan pada masa yang akan datang. Membangunkan Pelan Tindakan Dasar Sekuriti Makanan Negara 2021-2025 dibuat oleh kerajaan terdahulu. Kita terima pakai dasar itu dan akan diteruskan dengan apa yang disyorkan melalui Dasar Pertanian Negara. Membangunkan platform khusus berkaitan keterjaminan makanan sebagai sumber resmi negara. Mengadakan sesi libat urus dengan pelbagai organisasi yang menjadi sumber rojokan GFSI. KPKM turut merangka strategi untuk memastikan bekalan bahan makanan seperti telur dan beras mencukupi. Sekarang ni heboh tentang beras putih naik harga 5%. Saya memberi jaminan yang naik itu ialah harga beras import yang berkualiti tinggi untuk makanan orang-orang yang berada lah. Tapi untuk orang awam, untuk rakyat Malaysia, keadaan beras adalah terjamin di sekitar RM2.60 sekilo. Langkah yang dilaksanakan bagi menjamin bekalan telur, kita tahu masa pandemik berlaku berbagai masalah, masalah pekerja, masalah loji-loji yang ditutup, reban-reban yang ditutup, terutama sekali mereka yang berskala kecil, kenaikan harga makanan yang begitu mendadak, terutama jagung dan juga soya. Maka sekarang ini sedang pulih dan insya-Allah ianya akan lebih stabil dari masa ke semasa. Sepanjang bulan Ramadan dan Syawal, interfere yang dibuat oleh Fama dan sebagainya dan Persatuan Peladang, kita lihat tidak berlakulah kenaikan harga daging secara mendadak pada bulan puasa dan hari raya yang lalu, kerana kita dapat mengawal dengan interfere daripada Persatuan Peladang, daripada LPP dan juga daripada Fama. Kita juga sekarang ini mengedar kalau ada kekurangan setempat, maka Fama akan bertindak untuk cuba menyelesaikan tempat berlaku kekurangan itu. Seperti satu ketika dulu berlaku kekurangan di Terengganu, maka kita bertindak dengan segera, iaitu telur yang agak berlebihan di Melaka, Fama menghantarnya ke Terengganu. Begitulah kita juga dalam usaha untuk mencukupkan beras, sekurang-kurang kita capai SSL. Berbagai usaha sedang dibuat sekarang ini. Di antaranya melaksanakan program Smart Sawah berskala besar. Memang sekarang ini pesawah kebanyakannya dijalankan oleh orang-orang yang berumur. Dengan konsep berskala besar, dengan teknologi baru, anak-anak muda mula terlibat secara aktif. Misalnya di Kedah, kita lihat pemandu-pemandu drone, semuanya anak-anak muda dan berkelulusan universiti.
Mereka terlibat secara aktif sekarang ini dalam pertanian dan sedang kita galakkan lagi dengan berbagai insentif yang kita cuba berikan. Perluaskan Smart SBB menerusi model mini Skincan. Saya melihat keadaan di Skincan, mereka dapat yield sampai 10 tan untuk 1 hektar. Kadang-kadang sampai 12 tan. Rendah pun 7 tan. Sedangkan di Mada dan Kada masih berada di sekitar 5 tan. Oleh itu, saya dan pegawai-pegawai semua kita menggerakkan ala Skincan ini ke tempat-tempat lain. Salah satunya kita bawa ke Perlis baru-baru ini. 170 hektar lebih kurang. Tanam padi ala Skincan dan sekarang sudah berumur sebulan. Bila hasilnya nanti bulan 9, saya sendiri akan turun untuk melihat tuai padi itu, apakah ia capai melebihi 7 tan di kawasan itu. Kalau ianya capai lebih dari 7 tan, artinya ala Skincan ini akan kita kembangkan ke seluruh negara supaya ianya dapat mencukupi beras pada masa yang akan datang. Saya yakin dan saya yakin-yakinnya Malaysia boleh untuk mencukupkan beras SSL-nya kalau kita tumpu dan usaha dengan cara-cara moden, cara-cara baru dan juga kerjasama penanam padi yang kita lihat sekarang sedang meningkat. Dan juga stok beras juga alhamdulillah mencukupi. Walaupun dalam keadaan pandemik misalnya, soal beras tidak berlaku kekurangan di Malaysia ini. Walaupun kadang-kadang adalah kurang di sana di sini, tetapi Bernas dan kerajaan dan semuanya dapat padu tenaga menyebabkan dalam suasana sukar keadaan beras mencukupi dan sekarang juga begitulah juga insya-Allah peranan yang dimainkan mencukupkan bekalan beras di Malaysia ini. Kalau kenaikan yang berlaku harga beras putih itu adalah harga yang beras berkualiti tinggi yang selalunya harganya itu tidak dikawal, dia bergantung kepada pasaran. Itu yang berbanyakkan beras-beras import. Terima kasih. Soalan tambahan yang berhormat, sandakan. Terima Menteri atas jawapan yang sangat terperinci. Soalan tambahan saya adalah mengenai subsidi diesel untuk kapal nelayan di Sabah. Jadi apa yang kami tahu adalah kadar jumlah subsidi diesel untuk kapal nelayan di Sabah telah dikurangkan dari segi jumlah tannya dan menyebabkan kos operasi industri perikanan lebih tinggi. Ianya seterusnya akan membawa kepada kenaikan harga produk makanan laut. Jadi apakah langkah yang akan diambil oleh kementerian untuk menangani masalah ini bagi memastikan harga makanan terkawal di Sabah, terutamanya makanan laut lah? Kita sedang menangani perkara ini dan hal diesel dan sebagainya itu di bawah kementerian lain. Begitu juga soalan tentang bekalan gula. Gula juga di bawah KPDN. Jadi walau bagaimanapun saya ada juga maklumat diberi bekalan gula insya-Allah mencukupi untuk pada masa sekarang dan pada masa yang akan datang. Soal kedudukan diesel ini kita pantau dari masa ke semasa. Juga nelayan akan memainkan peranan bersama dengan kerajaan, bersama dengan Jabatan Perikanan untuk kita memastikan ianya tambah pula di kawasan perairan Sabah kalau ada kebocoran di sudut bekalan minyak itu kepada nelayan-nelayan lain yang bukan daripada rakyat Malaysia. Kita akan berusaha sehabis-habisan untuk menangani hal-hal kalau ada penyeludupan itu. Terima kasih Yang Berhormat Menteri.